Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan mengurai mengenai pengubahsuaian rumah. Saya Wan Hafizuddin bin Waraudi, nombor matrik CB220134 dan rakan saya Rolanson Anak Lang CB220110. Yang pertama mengenai pengenalan projek. Pelan lantai ialah sejenis lukisan yang menunjukkan kepada pelan sesuatu rumah atau tanah dari atas. Maksudnya pelan lantai ni daripada pandangan atas rumah tu. Pelan lantai biasanya menggambarkan lokasi dinding, tingkap, pintu, tangga serta pemasangan tetap seperti kelengkapan bilik mandi, kabinet dapur dan peralatan lain. Pelan lantai ni hanyalah menunjukkan tak tak menunjukkan saintifik bagi peralatan elektrik. Dia hanya menggambarkan mana dinding tu, mana tingkap untuk diletakkan dan mana pintu yang perlu diletakkan. Pelang lantai biasanya dilukis mengikut skala dan akan menunjukkan jenis bilik, saiz bilik dan panjang bilik. Pelang lantai ni biasanya dilukis skala pengecilan, iaitu 1:10, 1:100. Pelang lantai ni juga dia menunjukkan saiz bagi sesuatu ruang. Kita boleh tengok daripada pelang lantai ada ukuran bagi panjang dan lebar bagi sesuatu ruang. Seterusnya, latar belakang projek. Rumah kediaman yang dipilih oleh kami ialah projek rumah saya, Wan Hafizuddin. Rumah tersebut telah dipilih untuk diubah suai kerana ruang dapur yang lama tidak mencukupi keluasannya. Maksudnya, saya nak buat renovation. Kami nak buat renovation rumah ini berdasarkan daripada ruang dapur yang tidak mencukupi. Prosedur sebelum dan selepas kerja-kerja ubah suai dilakukan telah disenaraikan dengan sistematik. Yang keempat, ubah suai pada ruang dapur akan menjadikan ruang dapur lebih luas dan lebih selesa untuk memasak. Bagi penyataan masalah dalam kediaman ini, yang pertama ialah untuk memisahkan dapur basah dan dapur kering. Sekarang ni dapur mempunyai satu ruang saja, iaitu dapur basah. Sekarang ni kita akan membuat dapur basah dan dapur kering secara berasingan. Yang kedua, ruangan dapur juga tidak efektif kerana bau masakan mudah memasuki ruang tamu. Seperti nanti yang kita akan lihat, ruang dapur bersebelahan dengan ruang tamu dan tiada pintu yang akan menghalang bau. Jadinya bau mudah untuk memasuki ruang tamu. Yang ketiga, sekiranya ada penambahan peralatan yang besar seperti kabinet dan peti ais, ruang tidak mencukupi untuk melakukan kerja di dapur. Maksudnya kalau kita nak tambah, masa akan datang mungkin nak tambah peti ais yang lebih besar, mungkin memerlukan ruang yang lebih besar. Jadinya ini adalah salah satu kaedah kita membesarkan dapur. Seterusnya, objektif projek. Objektif projek yang pertama dapat membentuk litar elektrik secara sistematik. Yang kedua, dapat meningkatkan pemikiran kreatif dan krisis dengan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Yang keempat, membantu kemahiran pengurusan projek. Dan yang terakhir, yang paling penting sekali, kita dapat mahir dalam menggunakan perisian AutoCAD. Skop projek adalah untuk mempelajari bagaimana untuk melukis pelan bentangan rumah kediaman yang lengkap, pelan lantai dan lukisan skematik. So daripada projek ni kami dapat 3 perkara penting, iaitu pelan lantai, pelan bentangan dan lukisan skematik. Seterusnya saya serahkan kepada rakan setugas saya, Roland. Salam sejahtera, saya Roland Serat, ahli kumpulan kepada Wan Hafizuddin. Saya akan menerangkan berkenaan dengan prosedur projek. Okay. Prosedur projek bersama dengan langkah-langkah kerja sebelum dan selepas projek dilakukan. Yang pertama ialah kita membincangkan rumah rakan yang akan dipilih. Seperti yang kita tahu, rumah yang dipilih adalah rumah saudara Wan Hafizuddin untuk diubah suai. Seterusnya,
kami membuat bagian tugas di antara ahli kumpulan. Sebagai contoh, siapa yang akan membuat lautan tapak dan siapa yang akan membuat lakaran dan seterusnya ke laporan projek. Yang ketiga ialah membuat lautan tapak untuk mendapatkan info berkenaan dengan keadaan rumah. Untuk lautan tapak, Saudara Wan Hafizuddin yang melakukan tugasan tersebut kerana rumah yang dipilih adalah rumah dia. Yang keempat ialah membuat lakaran rumah sebelum pengubahsuaian dimulakan. Yang keempat ialah membuat pelan lantai rumah sebelum pengubahsuaian, iaitu daripada sketching yang dibuat dan berdasarkan rumah yang dipilih, diubah kepada perisian AutoCAD agar ukuran dan dimensi rumah dapat dilihat dengan lebih jelas. Yang keenam ialah membuat pelan lantai rumah yang akan diubah suai, iaitu apa ruangan yang akan ditambah berikut dengan pelan rumah yang sedia ada. Yang ketujuh ialah membuat lukisan skematik untuk sebelum dan selepas pengubahan suai rumah. Hal ini amat penting untuk mengetahui penambahan lintah akhir yang akan berlaku selepas pengubahsuaian rumah. Yang ke-8 ialah membuat semakan sebelum penghantaran kertas kerja projek. Yang terakhir ialah membuat video pembentangan hasil kertas kerja projek. Seterusnya, saya akan masuk kepada sesi lukisan untuk menerangkan beberapa lukisan sebelum ubah suai dan selepas ubah suai rumah. Okey, seterusnya selepas daripada lawatan tapak, ini yang didapatilah sketching pelan lantai menggunakan tangan sebelum dimasukkan ke dalam AutoCAD. So seperti yang kita dapat lihat ruang tamu, ruang dapur, bilik 1, bilik air 1, bilik air 2, bilik 2, bilik 3 dan ruang makan. Ini adalah simbol sliding, simbol pintu, tingkap dan ini merupakan ukuran bagi rumah. Okay, seterusnya kita masuk kepada pelan bentangan yang sudah dimasukkan ke dalam AutoCAD. Lepas daripada sketching tadi, lakaran lukisan tangan, seterusnya perlu dipindahkan ke dalam AutoCAD. So, selepas dipindahkan dalam AutoCAD, yang pertama sekali perlulah buat title block sebabnya ini merupakan maklumat bagi lukisan yang akan dibuat kerana ada tajuk dan ada detail apa yang buat lukisan ni. So dekat sini kita dapat tengok ada ruang, simbol bagi pintu, sliding, tingkap dan juga ukuran bagi ruang. So, macam contoh kita tengok ruang tamu ni dia menggunakan menggunakan ukuran 47.1 kali 46.1. Dan skala ni sebelum tu saya cerita skala ni dikecilkan daripada 1:100 skala pengecilan daripada tadilah kalau ikut ukuran asal 4.71 meter. So selepas dikecilkan bahagikan dengan 100 kita dapat 47.1. Okey, untuk ruang ni kita dapat tengok ruang dapur 25.9 darab dengan 47.1 untuk dapatkan ruang ni. Okey, so seterusnya kita tengok pada pelan bentangan. So yang ni kita sudah masukkan simbol yang sekarang ni perkasan elektrik yang ada dekat rumah. So dekat sini kita dapat lihat legend. Legend ni menunjukkan simbol ni mewakili untuk apa. Macam contoh kipas siling, lampu pendaflok, lampu filamen, alat kawalan pemasak, soket, switch dan alat kipas. So kat sini kita dapat tengoklah macam ni. Contoh kita boleh rujuk kat sini untuk kipas. Dan ni adalah laluan pendawaian. Maksudnya switch 1 ni dia akan kawal lampu mana. Switch 2 dia akan kawal lampu mana. Dan switch 3 dia akan kawal, tengok sini dia akan kawal kipas. Dan soket dia tak ada laluan pendawaian. Sebabnya dia adalah melekat dekat dinding. Seterusnya kita lihat kepada skematik.
Okey, skematik ni yang didapati yang mengawal perkakasan yang kat rumah yang akan membahagikan litar kecil akhir. So kita tengok MCB yang pertama 6 ampere. 6 ampere mengawal 4 lampu downlight, 2 lampu Kalimantan dan 2 kipas siling. Untuk MCB 6 ampere yang kedua mengawal 2 lampu Kalimantan, 2 lampu downlight dan 2 kipas siling. Untuk MCB yang ketiga 6 ampere juga, dia mengawal 3 lampu Kalimantan dan 1 kipas siling. Dan MCB yang keempat 20 ampere mengawal unit kawalan pemasak. Dan MCB yang kelima merupakan MCB simpanan. So yang ni litar pencahayaan dan yang ini litar kuasa. Kalau kita tengok untuk litar kuasa biasanya memang untuk soket. So soket kalau MCB 16 ampere boleh mengawal sebanyak 2 soket alur keluar. So 2 soket alur keluar, satu MCB 16 ampere dapat kawal 2 soket alur keluar. So dekat sini kita dapat lihat menggunakan semuanya litar jari. Okey, baik. Seterusnya kita akan pergi kepada penalantai rumah setelah berlaku ubah suai. Seperti yang kita tengok di sini ialah penalan rumah selepas berlaku ubah suai. Pada lukisan ini kita dapat tengok bahawa legend tak ditunjukkan kerana lukisan ini hanya memfokuskan kepada dimension rumah tersebut. Yang kita tengok sini, ruangan lain tidak berubah, cuma ada penambahan ruang pada ruang dapur, iaitu ruang dapur 1 dan ruang dapur 2. Ruang dapur seperti yang kita tengok dari penyataan masalah tadi, ruang dapur ditambah kerana keluasan ruang dapur yang lama sedikit tidak luas yang mencukupi lah, macam tu. Cuma ruang dapur yang baru dibuat dengan lebih luas, iaitu dengan ukuran 38.55 dengan kali dengan 47.1. Seterusnya kita akan pergi kepada penelan lantai rumah yang lengkap. Okey. Melalui lukisan ini, komponen-komponen elektrik berserta litar pencahayaan dan juga litar kuasa ditunjukkan secara detail. Pada sebelah kanan saya ialah legend. Legend ini menunjukkan keterangan simbol piawai yang terdapat pada lukisan penalan lantai ini. Seperti yang kita lihat, tiada perubahan penambahan pada ruangan, penambahan komponen pada ruangan asal rumah. Tapi terdapat penambahan lampu sebanyak 2 biji, kipas Hazel 1, 2 soket berserta alat kawalan pemasak, iaitu pada ruangan yang diubah suai, iaitu dapur 2. Baik. Semuanya ditunjukkan, bilangan lampu berserta soket semua ditunjukkan mengikut yang ditunjukkan pada lukisan ini. Seterusnya, kita akan pergi kepada litar skematik selepas berlaku ubah suai. Pada litar skematik yang asal, terdapat hanya 8 litar akhir berserta 2 litar sepanan. Setelah berlakunya ubah suai, seperti yang kita lihat di sini, jumlah kesemua litar akhir iaitu 11 litar akhir berserta dengan 2 simpanan. Baik. Mari kita tengok apa penambahan yang berlaku. Penambahan yang berlaku yang pertama ialah unit kawalan pemasak. Baik. Unit kawalan pemasak seperti yang ditunjukkan pada lukisan belah bentangan tadi, iaitu ini. Tambahan 1 unit kawalan pemasak untuk dapur. Baik. Dan seterusnya ialah penambahan 2 lampu Kalimantan. Itu masuk pada litar 6 dengan MCB 6A. Seterusnya dengan penambahan 2 biji soket yang disambung secara litar jari.
Ini menunjukkan bahawa semua soket pada pelan lantai rumah tersebut, semua sambungannya disambung secara litar jejari. Terakhir ialah satu simpanan dengan MCB 20A. Sama dengan litar pencahayaan, itu simpanan ialah 20A. Baik. Daripada litar skematik ini, kita dapat merumuskan bahawa pengguna rumah ini adalah pengguna kuasa besar kerana litar skematiknya, litar akhir melebihi 8 litar akhir. Iaitu untuk pengguna besar ialah 8 dan ke atas. Stop share. Stop share. Itu dia. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada jadual perancangan projek. Projek ini jumlah minggu untuk projek ini berjalan adalah sebanyak 6 minggu. Untuk minggu yang pertama, projek ini iaitu berbincang berkenaan dengan rumah rakan yang akan dibuat, iaitu rumah saudara Wan Hafizuddin. Seterusnya ialah membuat pembahagian tugas pada projek. Semua dua tugasan ini dijalankan pada minggu yang pertama. Pada minggu yang kedua, lawatan tapak telah dibuat. Seterusnya ialah membuat lakaran rumah sebelum pengubahsuaian, iaitu sketching, seperti yang kita lihat pada lukisan tadi. Dua tugasan ini dibuat pada minggu yang kedua. Untuk minggu yang ketiga, pelan rumah sebelum pengubahsuaian telah dilukis melalui perisian AutoCAD. Dan pada minggu keempat, pelan rumah untuk pengubahsuaian akan dibuat. Dan pada minggu kelima, gambar rajah skematik untuk pengubahsuaian telah disenaraikan. Iaitu seperti yang kita lihat tadi, sebanyak jumlahnya ialah sebanyak 11 litar akhir. Berbanding dengan pelan asal hanya 8 litar akhir. Pada minggu ke-6, semakkan laporan projek. Dan juga yang terakhir ialah membuat video pembentangan laporan projek. Seterusnya kita akan pergi kepada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama ialah mengaplikasikan apa yang telah dipelajari, iaitu melakar rumah, membuat pelan rumah, membuat pelan bentangan rumah, dan juga skematik. Seperti yang kita lihat, semua perkara ini terdapat pada lukisan yang ditunjukkan sebentar tadi, iaitu lukisan skematik, lukisan pelan lantai yang lengkap. Melalui projek ini, kami dapat mempelajari cara untuk menggunakan perisian AutoCAD. Seperti yang kita tahu, perisian AutoCAD ini amat penting untuk melakar dan melukis pelan rumah secara detail. Ketiga ialah dengan melalui projek ini, kami dapat meningkatkan cara pengurusan projek yang sistematik dengan belajar untuk membuat pembahagian tugas antara ahli kumpulan. Yang terakhir, melalui projek ini, kami dapat melatih pengetahuan berkenaan elektrik dalam penyelesaian masalah berkenaan pengubah rumah. Seperti yang kita tahu, untuk mengubah suai rumah, kita perlu mengambil kira dari semua aspek. Sebagai contoh, kita perlu mengambil kira sebagai aspek ukuran, dimensi rumah, mengikut keadaan sekitar rumah tersebut. Seterusnya ialah berkenaan dengan
penambahan lampu, dan juga penambahan soket dan komponen-komponen lain pada rumah tersebut. Lalu mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Baik, baik, itu saja pembentangan berkenaan dengan laporan projek. Okey. Merumus segala pembentangan tadi untuk menghasilkan sebuah projek yang berjaya, kita perlu menyusun langkah-langkah sebelum dan selepas projek dengan sistematik agar semua proses pengupasaran berjalan dengan lancar. Dengan itu, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih untuk pembentangan ini.